kita berhadapan dengan situasi, kita tak kata tapi orang kata kita kata. Ataupun dalam bahasa mudahnya, taqwilun nas bima lam yaqulu. Itu implikasi pemahaman Asy'ariyah. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Kalau orang awam kan, saya duk bayangkan orang awam kan, katakanlah orang awam yang biasa-biasa, ilmu dia basic betul. Bila dia doa, yang kat tengah ni doa ke Allah Ta'ala, semua orang nanti fikir masa tu Allah duk dengar doa dia. Masa dia doa tu dia terfikir, Allah mendengar. Allah mendengar. Masa tu aku doa, of course Allah sedang mendengar doa aku. Kita ajak anak kita kecil-kecil kan, ajak hang boleh tipu aku, tapi Allah Ta'ala dah tengok hang ni, dah tengok hang. Ucapan-ucapan begini, bayangkan tiba-tiba datang orang alim kata tak boleh. Tiba-tiba datang orang alim kata tak boleh. Tiba-tiba datang orang alim kata tak boleh. Kalau hang faham cara macam tu, artinya hang faham ada satu benda baru berlaku pada Allah. Suara baru yang sebelum ni Allah tak dengar, tiba-tiba Allah dengar. Kalau hang kata macam tu, artinya hang telah kata ada benda baru berlaku Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala ini bukan bersifat qadim. Sebab ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis. Apa-apa yang berlaku benda baru pada dia baru. Orang awam kata hang gila, aku tak sampai pun logik macam tu. Aku fikir, nak fikir pun tak sampai lah. Aku fikir pun tak sampai. Macam mana kita nak kata orang awam Asy'ariyah? Orang awam tak tahu pun. Kemudian Asy'ariyah menyatakan Allah Maha mendengar dan melihat setiap perkara yang ada. Itu terjemahan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq, gitu je, ta'alluq. Termasuklah makhluk yang ada sekarang ni, ta'alluq tanjizi hadis. Jadi Allah Maha mendengar setiap yang ada. Sama ada yang ada tu qadim ataupun yang hadis yang baru sekarang ni. Nah, betul atau tidak salahnya? Allah Maha mendengar setiap yang ada. Yang ada ya, termasuk kita yang ada sekarang ni. Yep. Betul atau tidak? Betul. Allah Maha betul mendengar setiap yang ada. Jadi kalau betul, kenapa Ustaz Salman kata seperti kisah tu? Kisah yang Ustaz Salman cerita tu lah. Tiba-tiba datang orang alim kata tak boleh. Kalau hang faham cara macam tu, artinya hang faham ada satu benda baru berlaku pada Allah. Suara baru yang sebelum ni Allah tak dengar, tiba-tiba Allah dengar. Kalau hang kata macam tu, artinya hang telah kata ada benda baru berlaku Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala ini bukan bersifat qadim. Sebab ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis. Apa-apa yang berlaku benda baru pada dia baru. Orang awam kata hang gila, aku tak sampai pun logik macam tu. Aku fikir, nak fikir pun tak sampai lah. Aku fikir pun tak sampai. Macam mana kita nak kata orang awam Asy'ariyah? Ada ulama Asy'ariyah tegah kata jangan kata Allah mendengar sekarang ni, Allah melihat sekarang ni, nanti berlaku perkara baru. Mengikut keempat-empat implikasi pegangan Asy'ariyah, sama ada itu yang Ustaz Salman faham, ilzam di atas mazhab Asy'ariyah, bukan seperti itu. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Bagi siapa yang berkata bahawa dia adalah ilmu, artinya dia telah berlaku sebelum ilmu. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Di manakah ada ulama Asy'ariyah melarang orang-orang kata jangan kata seperti ni, nanti berlaku perkara baru di zat Allah Ta'ala? Itu implikasi pemahaman Asy'ariyah. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Kalau mengatakan tidak, Allah melakukan sesuatu. Saya Asy'ariyah, saya tak faham seperti itu pun. Sebab Ustaz tak baca buku Asy'ariyah. Dah, saya baca dan saya mengaji. Ustaz Salman silap faham. Bukan begitu. Itulah tidak ada. Itu yang Ustaz Salman cuba ilzamkan di atas Asy'ariyah. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Asy'ariyah tidak ajar seperti itu. Tidak ada satu pun mazhab Asy'ariyah kata jangan kalau orang awam kata Tuhan dengar apa yang kita doa sekarang ni, Tuhan melihat apa yang kita buat sekarang ni, akan ada satu orang ustaz Asy'ariyah kata jangan cakap gitu, nanti akan berlaku perkara baru. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Kerana ta'alluq tidak berlaku di zat Allah Ta'ala. Ta'alluq tu nisbah, tidak berlaku perubahan pun pada zat Allah Ta'ala dan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan tetap Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran yang qadim dan penglihatan yang qadim. Jadi kalau Ustaz Salman buat, adakah cerita tu betul-betul ada dalam kitab? Ni saya awal-awal lagi saya duk tunggu. Cerita tu ada dalam kitab sebiji tak? Asy'ariyah melarang. Jangan kata seperti itu. Mengikut pandangan ke semua implikasi Asy'ariyah. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Saya tanya, adakah ada ulama Asy'ariyah bila dengar orang berdoa seperti itu lalu dilarang orang awam tu? Kita ada masalah sebab orang yang klaim ulama Asy'ariyah pun tak faham logik di sebalik bukan masalah tak faham. Ada ke tidak dalam nas kita atau tokoh je? Boleh je tokoh. Kalau boleh Ustaz Salman datangkan, ada ulama Asy'ariyah larang jangan kata cakap tu. Tiba-tiba datang orang alim kata tak boleh. Jangan kata seperti itu, jangan cakap seperti itu, kerana akan membawa perubahan pada zat Allah Ta'ala. Itulah implikasi semua. Itu yang Ustaz Salman ilzamkan. Asy'ariyah tidak faham seperti itu. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Itu fahaman semua. Tidak salah. Ustaz salah faham tu. Sebab apa? Sebab apabila orang awam kata
Allah mendengar apa yang kita doa sekarang ni. Allah Ta'ala melihat apa yang kita sekarang ni. Itu ta'alluq sifat pendengaran penglihatan. Bukan membawa kepada sifat penglihatan dan sifat pendengaran di zat Allah Ta'ala. Yang merupakan amr maqamatul aqal Amrun i'tibariyun intiza'iyun subutun wa tahakkukun. Itu. Kemudian saya nak tanya Ustaz Salman. Kalau Ustaz Salman tidak ada orang panggil kitab ataupun bukti yang menunjukkan ada ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam bercakap seperti itu, adakah itu fitnah ataupun taqawul? Itu pendirian ulama Asy'ariyah. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Tidak, bukan pendirian ulama Asy'ariyah. Itu yang Ustaz Salman ilzam ke atas ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah tak faham seperti itu. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Kerana itulah Ar-Razi mendatangkan i'tibari, mendatangkan dia ghair mawjuda fil a'yan untuk ta'alluq tanjizi hadis, untuk nak menjadikan ia tidak bercanggah dengan kaedah istihala hulul hawadis. Itulah tujuan kaedah itu didatangkan. Dan tidak ada Imam Razi larang orang doa, jangan orang awam bercakap seperti itu, ada tak? Implikasinya itulah kerana itu yang kita jangan kata benda yang orang tak kata. Ustaz Salman la ilzam tu, bukan Imam Razi ada. direct implication. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Tidak, Kefahaman tidak ada. ulama Asy'ariyah begitulah. Tidak ada satu pun ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam cakap seperti itu, tidak ada. Sebab ta'alluq yang difaham oleh ulama-ulama Asy'ariyah ialah mendengar. Mendengar tu sendiri, kerja sifat tu mendengar. Ghair mawjuda fil a'yan. Subutun wa tahakkukun. Okey. Jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, maksudnya ulama Asy'ariyah Ustaz Salman tak boleh bawa datang. Di mana Ustaz? Ada ke tidak ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam jangan bercakap seperti itu, nanti akan membawa kepada perubahan pada zat Allah Ta'ala. Sampai sekarang ni saya tak nampak itu yang Ustaz Salman ilzamkan. Ustaz Salman, apa Ustaz Salman faham? Atau Ustaz Salman, ni mesti ulama Asy'ariyah melarang orang bercakap gini. Padahal tidak ada. Karena bagi Asy'ariyah mendengar dan melihat itu ta'alluq. Nisbatun bainal muta'alliq wal muta'allaq. Dan dia tidak ada apa-apa berlaku perubahan pada zat Allah Ta'ala. Dia tidak ada apa-apa berlaku. Dan orang awam boleh bercakap gitu. Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala mendengar kita sekarang ni. Tidak ada apa-apa masalah. Tetapi barangkali ada masalah. Kalau memang Ustaz Salman berpegang sifat tersebut ialah sifat bukan sifat zat. Bukan sifat zat. Soalan seterusnya, jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, adakah Ustaz Salman sanggup tarik balik dan dari fitnah dan memohon maaf? Saya telah sebutkan ke semua implikasi ulama. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Bukti ulama yang melarang tadi, Asy'ariyah yang melarang orang jangan cakap seperti itu. Saya sebut ucapan itu dalam erti kata menggambarkan pemikiran. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Itu bermakna Ustaz Salman mengilzamkan kefahaman Ustaz Salman sendiri apabila membaca kitab-kitab Asy'ariyah tanpa berguru. Okey. Kita berhadapan dengan situasi kita tak kata tapi orang kata kita kata, ataupun dalam bahasa mudahnya taqwilun nas bima lam yaqulu, mengatakan manusia mengatakan tetapi dia tak kata pun. Kita jangan kata benda yang orang tak kata.